شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita. Pada hari ini kita bincangkan tentang hadis yang bertajuk niat. Hadis ini daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana hadis ni sangatlah selalu disebutkan kerana dia hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ni pada mukadimah kitab dia, hadis niat. Dan hadis ni hadis ahad. Hadis ni hadis ahad. Hanya siapa yang riwayatkan ni? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ketika beliau berkhutbah, lalu Umar menyatakan hadis ni yang dia kata dia mendengar daripada Nabi. Nabi berkata kepada dia. Jadi jalurnya daripada Umar Al-Khattab saja. Baik. Dari hadis dia berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tidak dilakukan kerana adanya niat, dorongan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semuanya tidak lain, setiap perkara itu setiap orang itu tidak dapat melakukan amalan menurut apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin dia dapatkan, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ke atas apa yang dia hijrahkan kepadanya. Ini hadis kata yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab daripada Nabi SAW. Kita dah bincang tentang tokoh hadis. Tengok pada muka surat 3. Jadi bila sebut niat ni, dia amatlah dekat dengan hijrah. Tanda seorang tu niat dia betul, niat dia sekadar satu perkara itu tergambar melalui hijrah ke atas satu perkara. Itu dia akan terkeluar melalui dia punya hijrah kepada sesuatu hal tersebut. Jadi apa makna hijrah? Saya hanya terus pergi kepada hijrah. Muka surat 3 ada bawah tu. Apa makna hijrah? Hijrah Allah sebut hijrah ni satu perkara yang mulia. Kalau kita tengok dalam surah 2 ayat 218. Surah Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan orang-orang yang mereka telah berhijrah dan orang-orang yang mereka telah berjihad, berkorban pada jalan Allah. Jadi Allah nyatakan 3 ciri-ciri manusia beriman. Apa natijah iman? Dia akan hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah ada 2 makna. Yang pertama, hijrah secara hijrah yang mana at-tark, berpindah, meninggalkan sesuatu kerana sesuatu. Meninggalkan sesuatu kerana sesuatu. Saya tak sebutlah apa dia. Tak sebutlah apa dia kan. Sebab apa? Sebab dia dalam hati niat kan. Tak tahu. Sebab itu yang dia masukkan hijrah yang mulia ni ialah meninggalkan sesuatu kerana Allah lah. Semua itu berdasarkan apa? Sebab tu Allah sebut ayat ni, dia mesti apa dulu? Belajar innal ladzina amanu. Jadi sebelum hijrah ni, hijrah yang benar ni dapat dilaksanakan, dia mesti ada iman. Iman dulu. Kena belajarlah iman. Barulah hijrah itu benar-benar. Barulah meninggalkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang betul. Ini makna dari segi lughah dia, umum dia macam tu. At-tarku asy-syai' li syai'. Bahasa Arab dia gitu. Meninggalkan sesuatu. At-tark tarku syai' li syai'in li syai'. Sesuatu kerana sesuatu. Itu maksud ni hijrah. Pindah, tukar, pergi tempat lain. Satu lagi, dari segi istilahnya, meninggalkan, ni dari istilah lah. Tarku maksiyah li lillah. Meninggalkan maksiat kerana mentaati Allah lah. Meninggalkan maksiat kerana taatan kepada Allah. Ini yang dimasukkan istilahnya hijrah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi meninggalkan maksiat ni dia ada 2 lah. Ada hijrah secara maknawi saja. Maknawiyah. Ada hijrah secara hissiyah. Maknawi ni kita kata sikap. Hijrah sikap, perangai, akhlak. Maknanya hissi ni hijrah, selalunya hijrah tempat lah. Hijrah meninggalkan tempat yang maksiat kepada tempat lain. Jadi untuk apa? Supaya dapat benar-benar bersikap baiklah.
Jadi ni hijrah yang mulia yang kita nak laksanakan. Dalam surah 29 ayat 26, tengok surah 29. Ayat 26, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Ni contoh hijrah ni yang mulia sebab tu Allah sebut. Tengok dalam surah ni Nabi. Ayat 26. Nabi Ibrahim. Kedua-duanya, semua sekali Nabi Ibrahim ni apa dia? Ni hijrah yang besar, hijrah yang mulia. Dua kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Jadi Nabi Lut setelah berlaku peristiwa bakar tadi, kan, Nabi Ibrahim cuba dibakar oleh kaum dia, kan, dilempar dalam api, lalu Allah selamatkan. Kemudian setelah itu apa? Nabi Lut beriman. Kemudian waqala, berimanlah Nabi Lut ni kepadanya, iaitu anak buah dia. Lalu berkata, qala inni, siapa yang berkata ni? Ada dua pendapat. Ada kata Nabi Lut yang cakap. Dan yang satu lagi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, inni muhajirun ila rabbi, aku akan berhijrah, iaitu keluar daripada negeri ini. Sebab penduduk negeri semua dah memang tak nak beriman lagi dengan seruan Nabi Ibrahim ni. Lalu sesungguhnya aku akan berhijrah. Maksudnya mana? Tempat, tukar, pindah. Nabi Ibrahim akan pergi ke negeri yang lain, iaitu pergi ke Palestin. Ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya dia adalah Maha perkasa lagi Maha bijak sana. Jadi hijrah yang ini juga Allah muliakan. Banyak ayat-ayat dia tentang kelebihan orang yang berhijrah. Yang mana? Meninggalkan maksiat kerana taat kat Allah. Kita tengok dalam surah 4 ayat 100. Ini hijrah yang mulia. Ini secara bahasa, ini secara luah, umum lah. Makna secara umum. Istilah syarak, makna dia ni lah. Ni secara istilah. Istilah syarak. Tengok Allah muliakan orang-orang yang berhijrah kerana Allah. Buka surah 4 ayat 100. Surah 4. Ini jaminan daripada Allah pada orang yang sanggup berhijrah. Yang kedua, lepas beriman mesti kena buat apa? Lepas beriman maknanya bukti iman dia. Iman ni berbetulkan apa? Dari sinilah ni dia hijrah ni. Sinilah nama dia apa? Ni niat. Tahu Inilah kat sinilah bermulanya niat. Iman, kalau orang beriman dia mesti akan bertukar sikap punya. Dia kata dia beriman, saya beriman tapi dia still apa lagi? Contohnya tak mau lagi, contohnya buka aurat lagi ke, terus buat benda yang maksiat ke. Adakah tu tanda betul-betul dia beriman ke? Tak. Bukti dia beriman, dia mesti hijrah. Itu bukti dia. Itu bukti. Okey. Kelebihan orang berhijrah, tengok surah 4 ayat 100 dulu. Allah kata dalam ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini yang pertama. Wa may yuhajir, siapa yang berhijrah fi sabilillah, pada jalan Allah, yajid fil ard. Jadi Allah tekankan fi sabilillah. Jadi kita nak buat apa pun, pindah ke apa ke, pastikan pada jalan Allah lah. Dalam setiap tanda kita ni orang benar-benar iman kita kepada Allah. Jadi yajid fil ardi muraghaman. Jadi dia akan dapati di bumi ini muraghaman, pelbagai rezeki yang banyak, wasa'ah, dan keluasan nikmat rezeki daripada Allah yang halal, yang baik ni. Kita nampak perkara-perkara yang jauh lebih luas kebaikan ni yang boleh dia perolehi. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapa yang keluar daripada rumahnya, hijrahlah. Muhajiran, kerana berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ni apa, hijrah secara apa ni, berpindah ni tadi. Kemudian tak sempat sampai kepada tempat hijrahnya, dia mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Namun apa dia? Allah kata benar-benar telah tetap pahala dia ke atas Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Siapa yang hijrah ni baru dia berniat je dan dia telah laksanakan, walaupun tak sempat kepada matlamat dia, dia dapat ganjaran daripada Allah dah. Macam kisah orang yang bunuh 99 orang kan. Dia jumpa seorang ahli ibadah, orang tu kata, kamu ni memanglah tak boleh dah. Tengok aku ibadah kan lama pun kan, belum tentu lagi ni kamu ni bunuh lagi, memang tak payahlah. Dia bunuh pula orang tu. Ni orang yang beribadah ni apa, dia selalu berfatwa ikut emosi tanpa ilmu. Faham sebab tu kita ibadah kena ada ilmu. Lepas tu dia pergi jumpa dengan orang yang ahli ilmu pula. Dia tanya, Allah ni Maha, keampunan Allah ni lebih luas, tapi syarat dia kamu kena berhijrah, pindah. Dan dia pun pergi. Sempat tak sampai? Tak sempat. Tapi dia jadi ahli syurga. Faham itu kisah tu. Itu sahih tu dalam Sahih Bukhari. Ini kelebihan orang yang berhijrah yang pertama. Allah sebutkan, Allah puji orang yang demikian. Kalau dalam surah yang lain, kita tengok dalam surah 22 ayat 58. Ayat 58. Pukul 2.50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين. Jadi Allah kata, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian dia dibunuh atau dia mati dalam perjalanan dia, Allah kata apa? La yarzuqannahumullah. Allah akan rezekikan dia.
Maknanya apa ni? Hijrah ni dia satu benda yang berat untuk dilakukan oleh manusia, dan selalunya punca orang susah nak hijrah, punca dia apa? Apa punca? Nak jaga rezeki lah. Saya tahu lah kaitkan dengan rezeki kat sini. Halangan orang tu nak hijrah kan, contohnya lah dia buat satu pekerjaan yang buruk, baru dia tahu rupanya penuh bercampur dengan syubhat, dia sanggup tak nak tinggalkan, tapi memanglah macam rugi sikit. Itu pada logik akal manusia lah kan, dia nampak sekadar yang nampak, tapi Allah bagi kita, Allah kata Allah bagi keuntungan dia. Ini bahkan kalau dia mati pun Allah kata apa? Allah jamin rezeki dia kan, Allah jamin rezeki dia. Tapi kita ni selalunya nak hijrah tu, contohnya rugi sikit sampai mati tak kakak? Tak pun kan? Pun tak sanggup nak buat. Pun tak sanggup nak buat. Ni Allah kata ni sampai dia mati pun tak rugi. Tapi ramai orang kalau dia tinggalkan pun tak mati pun. Tak mati pun, tapi buat. Tak. Boleh juga kerja bersama dengan contohnya arak ke kan. Tak sanggup nanti yelah nak cara itu ini, kenapa? Tak mati pun kalau kamu hijrah. Kenapa tak nak buat? Faham punyalah. Punca itulah dia, punca apa? Rezeki itu dia tak yakin yang Allah yang beri rezeki. Bukan majikan dia. Ada banyak perkara dalam hidup kita hari ini kita tengok demikianlah. Kalaulah semua manusia dalam dunia ni, orang Islam kita mampu berhijrah, bankrupt semua orang bisnes-bisnes yang ni, kafe ni. Kan? Tapi kenapa? Sebab ada sokongan, semua tak berani. Kan? Semua tak berani nak buat syiar ni. Apa yang disebut dalam Islam ni. Jadi Allah kata apa? Allahu rizqan hasan. Allah akan beri rezeki mereka, Allah jamin rezeki mereka dengan rezeki yang baik. Wa innallaha lahu khairur raziqin. Kerana apa? Dah tekankan lagi, Allah ni sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi punca halangan manusia ni nak taatkan Allah, apa dia? Sebab ni nak jaga periuk nasi dah. Okey. Yang seterusnya lagi Allah puji lagi, Allah sebut lagi kelebihan orang yang berhijrah ni, surah 16 ayat 41. 16:41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, fillah, kepada Allah, min ba'di ma zulimu, sesudah mereka ini disakiti, dizalimi, Allah jamin apa? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Pasti kami akan menempatkan mereka di dunia ini kebaikan. Kami akan berikan kebaikan di dunia ini. Ini terbukti pada peristiwa hijrah kaum muslimin. Jadi hijrah yang paling agung adalah hijrah yang ada pada kaum muslimin lah, iaitu muhajir, kaum muhajirin. Dan tidak akan sama hijrah mereka ini pada kita lah, walaupun kita buat hijrah. Sebab apa? Hijrah mereka ni satu-satunya hijrah yang tidak ada lagi lah selepas ni. Tidak ada lagi lah selepas zaman ni hijrah seperti mana mereka. Cumanya ada secara makna lah, kalau kita hijrah kan dapat kebaikan darjat yang lebih. Jadi Allah kata orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah ni sudah dizalimi, iaitu orang-orang muhajir pergi ke berapa kali hijrah? Tengok dalam nota ni. Jadi hijrah ni pada zaman Rasulullah ni ada 3 kali ya. 2 kali hijrah kat mana? Hijrah ni secara hissiyah ni
hijrah di zaman Rasulullah daripada pertama ada 3 kali lah. Pertama daripada Mekah ke Habsyah. Mekah pergi ke Habsyah. Ni hijrah semata-mata apa ni? Orang yang berhijrah ke Mekah ke Habsyah ni, dia pergi tempat yang lebih maju ke lebih mundur? Lebih mundur. Habsyah ni tempat orang miskin. Dia kat mana Habsyah? Seberang sebelah laut Yaman tu sebelah. Afrika Ethiopia, Habsyah, orang kulit hitam semua. Miskin. Adakah maksudnya tengok. Jadi Mekah ni kota. Mekah kota besar. Jadi mereka daripada tempat yang macam-macam ada pergi kepada tempat yang lebih miskin kerana semata-mata ni kerana apa ni? Ni kerana nak beribadah. Terhalang untuk ibadah, maka dia hijrah. Berapa orang yang hijrah ketiga ni? 15 orang. Ni 15 orang sahabat. Yang ni yang pertama. Yang kedua sama juga daripada Mekah juga ke Habsyah. Ketiga ni 82 orang. 83 ke macam tu lah. Berapa? 83 lah. Lebih kurang. Ramai 16 orang wanita tak silap saya. Ini hijrah yang kedua. Juga kerana demi apa? Kerana terhalang ibadah. Sebab itu kita hijrah ni wajib. Bila kita tak boleh buat benda yang wajib, contohnya tak boleh solat, kan? Tak boleh puasa, wajib tak hijrah. Kalau tak hijrah, dosa dia sampai ke mana? Apa bakal berlaku? Masuk neraka. Kena cela terus dengan Allah. Allah ada sebut dalam Quran. Ada surah 4 ayat 97. Celaan bagi orang yang tidak mahu hijrah. Surah 4 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina natawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan, diwafatkan, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Zalimi anfusihim, dalam keadaan apa? Menzalimi diri mereka. Qalu fi ma kuntum, lalu berkata, ditanya kepada mereka ni oleh malaikat, apa yang kamu buat? Kenapa kamu ni?
Tanya, kenapa kamu ni? Apa masalah kamu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ni di orang-orang yang lemah di bumi ini, ditindas, tak mampu nak buat. Jadi alasan dia. Terima tak alasan ni? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Dan malaikat ni jawab, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, pergilah berhijrah lah, tinggalkan tempat tu, kenapa kekal lagi dalam keadaan tu? Faulaika ma'wahum jahannam. Jadi memungkinkan seorang tu jadi ahli neraka kerana tak mau berhijrah. Jangan anggap benda ni remeh. Jangan anggap benda remeh. Anak kerja CBI contoh, tak apalah, jangan anggap remeh, boleh masuk neraka tu kan. Kerja dengan arak contoh kan, ada sikit-sikit ke, jangan anggap remeh lah. Anak kerja hotel ke kan, yang bergelumang dengan benda yang haram, jangan anggap remeh. Nanti kena tanya dengan malaikat. Masuk kat mana dalam ayat ni kata? Neraka jahanam. Sebab itu, bukan sebab dia tak ambil peduli tentang petunjuk. Dia ambil peduli ni, tapi dia tahu, tapi dia tak nak hijrah je. Bukan sebab ni. Bukan sebab dia tak tahu ke, dia abaikan agama. Tak, dia tak abaikan agama, tapi ada benda yang dia sepatutnya pergi berhijrah, pindah, dia tak nak kan. Sebab apa? Dia halangan untuk dia taatkan Allah, halangan. Jadi kita kena kosongkan. Sebab tu nama dia ni, siapa yang tak hijrah, sebab hijrah adalah satu bentuk tazkiyah, tazkiyatun nafs. Kita selalu suka belajar apa? Penyucian jiwa kan. Apa prinsip penyucian jiwa? Syarat dia tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Penyucian dia Allah sebut dalam surah 9 ayat 103. Dia mesti ada pengorbanan. Ni nak sucikan jiwa, bukan belajar je. Kita dengar pergi kuliah apa? Kuliah tazkiyatun nafs. Mendengar semua cerita-cerita tentang macam mana nak menyucikan jiwa. Buat apa? Zikir itu ini ke? Belum tentu, sebab dia adalah pengorbanan. Tengok Allah kata dalam surah ni. Nabi kata apa? Nabi surah ambil kuz apa? Min amwalihim sadaqah. Kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah daripada harta mereka, benda mereka yang mereka nak sedekahkan, mereka nak laburkan. Untuk apa? Tutahhiruhum, menyucikan, membersihkan mereka daripada dosa. Wa tuzakkihum, dan menyucikan hati mereka ni, membersihkan hati biha, disebabkan apa yang mereka korbankan tadi. Dan doalah ke atas mereka. Doa. Jadi kita sebab tu tazkiyah ni dia ada dua prinsip. Satu, nama dia takhliyah. Takhliyah. Dan yang ketiga tahliyah. Takhliyah ni maknanya pengosongan. Takhliyah maknanya apa? Pengisian. Faham tak ni? Pengosongan dan pengisian ni lah maksudnya. Dan yang mana lebih utama ni?
Berlaku pengosongan mesti ada tak mungkin seorang tu dia boleh belajar Quran ni, masuk kelas tadabbur hari-hari, tapi dia dengar je. Tapi dia tak sanggup keluar apa-apa, tak sanggup bertukar, berubah, akan dapat sesuatu kat dia, tak akan dapat. Tak akan dapat apa-apa. Syarat dia apa? Dia mesti boleh mengosongkan satu beban kat dia. Beban. Sebab tu dalam surah Alam Nashrah kan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada untuk terima iman tadi, masuk apa dia, wa wada'na an ka wizra, kami dah lepaskan beban Nabi ni, terlepas daripada segala maksiat, beban dosa. Kita masih bergumul maksiat dan betul nak buat baik, mana dapat, tak dapat. Perlukan hijrah, perlu tinggalkan, perlukan pengosongan daripada hal-hal itu. Nak hijrah tapi lagu semacam juga dengar, contoh kan, drama tak tinggal lepas juga. Kata nak Quran, boleh campur tak? Tak boleh. Sebab tu kita cuma rajin tak nak hafal Quran agak. Rasa tak terpanggil tak? Lagu kita dengar hafal banyak kan. Kita hidup sepanjang berapa tahun ni, mana lebih banyak kita hafal, Quran ke lagu? Sebab apa tu? Tapi tadabbur Quran tak pernah miss, contoh. Sebab apa? Sebab tak berlaku proses ni. Tak berlaku proses ni, tak akan dapat punya. Dan kita tak rasa pun Quran tu rasa macam penat je nak buat, berat. Sebab kita masih ada beban dalam tu. Bila orang ni banyak dosa, banyak buat benda-benda itu lagi, kekal buat, badan tu berat tau. Nak masuk benda baru macam mana? Boleh tak? Tak boleh. Mustahil seorang tu dapat suci dosa dia, dapat pegang ayat-ayat Allah ni sentiasa kan. Nak hafal ke, nak kekuatan untuk buat perkara yang Allah perintah, mustahil. Selagi mana dia tak mahu tinggalkan benda yang membebankan dia sendiri. Dosa membebankan manusia. Faham? Wa wada'na anka wizra, kami telah lepaskan Nabi daripada beban dosa. Sebab itu Nabi mudah untuk buat apa yang Allah perintahkan. Bahkan hijrah sahabat Nabi semuanya kan sanggup tinggal. Mereka hijrah buat apa? Bawa barang sikit ke? Bawa bekal ke? Tak ada. Selai sepinggang pergi, tak ada apa-apa langsung. Tanah pun tak ada. Dia pergi tempat orang, bukan yang tempat tu dah ada tanah dia, tak ada. Faham? Itu. Begitu sekali. Kerana itulah mereka ni jadi kaum yang hebat, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Ni berlaku proses ni. Itulah tujuan turun Quran. Kan Allah kata, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu 'alaihim ayati." Kan? Wa yuzakkihim. Proses Quran dulu, tujuan pertama tazkiyah jiwa. Apa tazkiyah ni? Berlakunya ni pengorbanan. Pengorbanan, mengeluarkan benda, beban-beban. Buang, punggah barang-barang kita. Barang ni dosa-dosa itulah. Benda-benda yang kita masih suka lagi, syahwat yang kita suka tu, punggah bagi, keluarkan. Syahwat dekat Astro, syahwat dekat Netflix, syahwat semua buang, punggah habis. Faham tak? Itu. Lagi syahwat kat mana lagi? Syahwat kat Shopee. Lagi syahwat kat mana? Syahwat dekat dalam apa lagi Tri Bagu apa semua tu kan. Tengok tempat mana lagi percutian yang saya nak pergi ni. Sibuk lagi ni. Kan? Tak akan dapat selagi tak buang beban-beban tu. Itu adalah beban manusia. Kita nak pergi ke akhirat nanti, nak bawa ke beban tu semua? Tak, kita nak bebas daripada tu semuanya. Kan? Free. Orang yang berdosa ni umpamanya macam tu. Dia berjalan jauh, bawa beban berat. Sakit, penat, pinggan nak patah, tapi tak nak buang-buang juga. Tahu tak? Akhirnya apa jadi? Habis, lingkup masuk kubur tu. Faham? Hijrah lah, itu maksud dia. Sebab tu hijrah bukan itulah dia. Jadi kan, handphone lagi tukar handphone kita ni jadi handphone sunnah. Masukkan benda-benda yang bagus. Kita pertama cari kelemahan dulu. Nanti kita tengoklah dia punya sikit perbincangan. Ini ni yang kita nak kata itu tazkiyah. Satu pentingnya Allah mulakan, Allah nak tunjuk contoh kepada kita kan, kepada orang Islam. Kalau dia nak kuat, dia kena hijrah. Tapi Allah tak suruh pun hijrah macam zaman ni. Mana kalau hijrah sekarang dengan zaman ni, mana dahsyat. Ni zaman Nabi ni lagi dahsyat. Macam mana peristiwa Nabi sendiri pula nak hijrah. Kan? Tak sampai pun. Sebab tu Allah bagi mereka ni ujian besar dulu, sebagai kita boleh jadi contoh.
Kita tengok mereka ni, oh aku ni tak adalah seberapa mana. Malu kita sepatutnya. Jadi ni hijrah pertama, dan yang kedua dan terakhir apa? Daripada Mekah ke Madinah. Jadi ni hijrah yang terakhir. Jadi semuanya ada berkaitan perkara ni. Sebab tu sebelum seorang tu nak dapat kekuatan hijrah, dia kena ada ilmu. Kalau dia duduk dalam syubhat, apa maksudnya takhliyah ni? Jadi dia kosongkan dia daripada syubhat dan syahwat. Dia bebaskan dia daripada pengaruh syubhat. Syubhat ni kekeliruan. Dia tak tahu mana betul, mana salah. Dengan apa? Cara nak tangkis syubhat? Ilmu. Tapi kena faham dalam maksud ilmu. Ilmu ni maksudnya? Ilmu maksud dia? Kita tengok kata-kata Nabi, kata-kata para sahabat, ataupun kata-kata Imam Syafi'i, dia dah buat satu kesimpulan, ilmu ni qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu. Firman Allah dan Rasul lah ilmu. Wa ma siwa zalik khila wa qala. Apa yang selain itu hanya ucapan dan kata-kata kosong. Selagi mana tidak sabit dengan dua benda ni, itulah ilmu. Kalau sabit dengan dua benda ni, sesuai dengan dua benda ni, kita boleh anggap itu ilmu. Selama mana benda tu tak ada kaitan, itu bukan ilmu. Sebab tu kena jelas ilmu. Sebab tu Nabi disebut dalam hadisnya, dalam Sunan Tirmizi, Nabi sebut Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tak tinggalkan material, walakin yarisul ilma, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil satu khazanah yang hebat, ilmu lah. Itulah maksudnya kita kena belajar Quran. Dalam surah Al-Mulk Allah kata apa? Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu adalah dari sisi Allah. Ilmu adalah daripada milik Allah. Dan yang kedua, syahwat. Syahwat ni apa? Keinginan jiwa lah. Membentuk keyakinan seorang. Jadi syahwat membentuk keyakinan seseorang. Bahaya. Syahwat ni membentuk akidah orang. Akidah orang tu terbina dengan nafsu dia. Faham tak? Cuba tengok contoh LGBT. Akidah dia ini apa? Membenarkan semua kan. Kita semua ni, orang kata apa, Allah dah jadikan kita semua rupanya sendiri. Sifat kita ni memang ada rasa berhak untuk boleh tukar jadi perempuan ke. Semua memiliki hak yang sama. Kenapa dia berakidah demikian? Sebenarnya syahwat dia tu mendorong dia untuk berfikiran macam tu. Faham? Kita boleh sebenarnya, lelaki ni dah suka dengan lelaki contohnya, dilegalkan kan, tapi dia mengaku dia Islam contoh kan. Dia syahwat dia akan membentuk akidah. Jadi bila kita biar anak kita asyik dengan syahwat je, itulah akidah yang akan terbina dengan dia. Faham? Akidah dia apa hari ni? Hedonisme, main game je kan. Tu akidah lah. Hidup mesti macam tu. Kalau hidup macam ni, ini orang bodoh punya hidup. Susahkan diri buat apa? Kita hidup mesti enjoy. Betul tak? Akidah tu. Itu kita kena ajarkan iman, ilmu tu lah. Baik. Kita tengok dalam hadis ini, dalam seterusnya, ulasan hadis, saya skip lah yang ini. Ulasan hadis ni, niat ni kita dah bincang dalam hati. Saya terus nak pergi kepada pengaruh ilmu. Pengaruh ilmu surah 4 tu. Jadi niat menentukan tujuan sesuatu amalan itu. Jadi jika baik niatnya, maka baiklah amalan yang dilakukan
Jika buruk niatnya, maka buruklah amalan yang dilakukan. Jadi dia bergantung kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri seseorang. Niat yang betul mesti berpandukan perintah Quran yang menyuruh setiap manusia mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah 98 ayat 5 tu. 98 ayat 5, apa dia ayat dia? Wa ma cuba tengok ayat ni. Surah 98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata untuk din dia, untuk agama dia, dalam din yang khusus. Sebab tu Islam ni, agama dia tak boleh cacah marba, main ikut je. Dia ada acuan yang tersendiri, yang telah diajarkan melalui wahyu. Jadi itu perintah Allah. Dengan ilmu itu, pengaruh ilmu itu akan membentuk corak niat, matlamat, tujuan hidup seseorang itu. Sebagaimana contoh teladan daripada Rasulullah SAW, hayatilah kata-kata dua tokoh terkemuka sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kata mereka ni, la yanfa'u qaulun illa bi amal, tidak bermanfaat ucapan melainkan dengan amalan. Tidak bermanfaat ucapan melainkan dengan pengakuan melainkan dengan amal. Wala amalun illa bi qaul, dan tidak juga berguna amalan melainkan dengan pengakuan, saling menguat antara satu sama lain. Kemudian wala qaulun wa amalun illa bi niyyah, dan tidak juga berguna ucapan dan amalan melainkan dengan niat dia, tujuan. Wala niyyatun illa bi muwafaqatis sunnah, dan tidaklah bermanfaat niat yang tadi kerana Allah tadi, melainkan dengan acuan sunnah, dengan ikut sunnah Nabi. Apa maksud sunnah Nabi? Ada 5 benda kan. Bila sebut sunnah ni, kadang kita keliru. Bila sunnah maknanya apa? Yang Tok Guru cakap sunnah. Macam mana? Kalaupun saya cakap yang saya dakwa ini sunnah, tapi bukan yang Nabi sebut, itu bukan sunnah tu. Faham tak? Kena jelas kat situ. Hari ni orang ingat sunnah asalkan ustaz cakap, oh ni sunnah. Bukan. Sunnah ni apa? Ada istilah dia. Kena ingat istilah ni, boleh faham. Apa itu sunnah? Ni saya dah pernah kot, kalau boleh ingat. Udifa ilan Nabi, min al-aqwal
wa au al af'al au taqrir au akwal, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, sama ada perbuatan yang Nabi buat dan Nabi tinggalkan. Itu perbuatan lah. Tark au fi'il. Perbuatan ini Nabi buat dan Nabi tinggal, itu perbuatan Nabi lah kan. Apa yang Nabi tinggalkan, au sifat al-khuluqiyah au takarir. Bukan takarir, ikrar, persetujuan, qaf, takarir kan. Ikrar betul lah, kaf. Kaf. Takarir kan qaf, ikrar. Kemudian sifat khuluqiyah au al-khulqiyah. Inilah disebut sunnah. 5 benda je. Kalau tak boleh faham Arab ni, saya nyatakan apa disebut sunnah, maknanya apa? Apa yang disandar kepada Nabi. Okey? Daripada apa? Ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda dia. Itu sunnah lah tu. Ini Nabi cakap, okey, sunnah. Kedua, perbuatan-perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, Nabi buat, dan sahabat tengok Nabi buat, sahabat cakap, ini Nabi buat, sunnah. Okey. Ketiga, takarir apa? Persetujuan. Nabi tengok sahabat buat dan Nabi ni adalah endorse dia. Zaman sahabat ada endorsement. Siapa suka tukar endorse? Nabi lah. Nabi tak setuju, Nabi marah terus. Ada hadis demikian kan? Ataupun Nabi nyatakan buat begini, jangan buat begini. Semua ada. Banyak hadis-hadis gitu. Ni endorse Nabi. Dan yang ketiga, yang keempat, sifat khuluqiyah ni, sifat akhlak Nabi pula. Ni gambaran fizik Nabi ya. Sifat luaran Nabi. Nabi bersikap dengan orang tua, Nabi bersikap dengan pemuda, Nabi bersikap dengan anak kecil, Nabi bersikap dengan anak yatim, dengan isteri kan. Itu sifat-sifat akhlak Nabi. Dan yang kelima, sifat fizik Nabi. Nabi suka makan apa, Nabi suka pakai apa. Ini sifat fizikal lah, luaran, dalaman, fizikal luaran. Okey. Ni disebut sunnah. Lepas tu yang terakhir ditutup dengan ini. Inilah penentu sah kepada amalan itu benar-benar diterima oleh Allah. Kalau tidak, masih lagi ada masalah. Walaupun niat ikhlas kerana Allah, ini pastikan sesuai menempati sunnah. Ini kata siapa? Kata Ali dengan kata Abdullah bin Mas'ud. Dua-dua orang yang hebat. Kalau kita nak lawan kata-kata ni, kena lakukan jasa yang mereka dah lakukan dalam perjuangan Islam. Mampu tak? Tak mampu. Tak boleh nak bantah kata-kata ni. Saya tak nak lah buat ni, sunnah ni, ya ke? Niat saya dah betul lah, takkanlah kot kerana ni je. Ni Ali dah kata dah, Ibn Mas'ud dah kata dah kan. Jadi sebab itulah, macam mana nak tahu benda ni betul-betul Nabi ke apa tak? Mestilah dengan ilmu yang disertai dengan kejujuran. Dia kena jujur, nukilan tu kena jujur. Okey. Kata Sal bin Abdullah As-Tustari pula, pernah ditanya tentang iman, lalu jawabnya huwa qaulun wa niyyatun wa amalun wa sunnah. Ni kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari, seorang tabi'in. Iman itu ialah ucapan, niat, amalan dan sunnah.
Itu masuk iman. Dalam nota ni, boleh tengok nota. Iman tu adalah apa? Ucapan, menerusi niat dan beramal dengan sunnah. Li'anna al-imana idza kana qawlan bila amalin fahuwa kufrun. Kerana iman itu apabila hanya sekadar ucapan je tapi tak buat pun, itu masih lagi nama dia kufur, kafir. Kafir disebut. Dia ucapan tapi dia tak lakukan, termasuk kufrun, masih lagi kufrun. Wa idza kana qawlan, dan apabila ianya ucapan disertai dengan amalan tapi bukan niat kerana Allah, bila niyatin fahuwa nifaq. Kan? Dia ucap baik, bagus, dia pun dia buat amalan, nampak beramal semua solat, tapi niat dalam hati dia kerana apa? Kerana orang ni, riak tadi, nama dia apa? Nifaq, munafik. Wa iza kana qaulan wa amalan, dan jika dia dah lengkap ucapan betul, amalan pun dah betul, niat pun memang, tapi apa? Bila sunnati, tak ikut sunnah, fahuwa bid'ah. Ni nama dia bid'ah. Faham? Jadi dalam banyak bab. Jadi hanya dengan ilmu, tengok di bawah tu, hanya dengan ilmu seorang itu dapat melakukan amalan berdasarkan iman dan ihtisab. Maksudnya seorang itu melakukan amalan kerana iman kepada Allah dan sentiasa menghitung ganjaran pahala di sisinya, supaya terbentang luas peluang memasuki syurganya. Sebab itu kelebihan orang yang hijrah ni, dia dapat satu manfaat besar. Sebagaimana hadis Nabi, Nabi kata, tengok hadis ni, kalau kita tinggalkan sesuatu untuk Allah, Allah akan beri sesuatu. Saya tulis kat sini, nampak? Sekejap. Ini dalam riwayat Ahmad, Nabi sebutkan, ini dalam Musnad Ahmad, yang hadis sahih, disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Saya baca hadis ni, innaka innaka apa? Sesungguhnya engkau. Lan maknanya apa? Tidak sekali-kali. Yadak, meninggalkan. Tadak, bukan yadak, tadak lah. Engkau ni, engkau meninggalkan. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali engkau meninggalkan syai'an, sesuatu, apa saja. Kita tinggalkan sebab tu, apa saja? Lillah, kerana Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Azza wa Jalla. Illa, melainkan, baddalakallahu bih, Allah menggantikan engkau dengannya, ma huwa khairun, apa yang ia lebih baik, laka minhu, untuk engkau daripadanya.
daripada benda yang kau tinggalkan. Dia tinggalkan sesuatu kerana Allah akan gantikan apa yang dia tinggalkan tu jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan tadi. Contohnya dia dapat bisnes besar ke kan, dia memang akan dapat pulangan yang sangat hebat lah, tapi dia tinggalkan sebab ada unsur-unsur yang melanggar perkara yang Allah telah tetapkan. Kerana Allah tadi, kerana taatkan Allah, dia sanggup gadaikanlah ni memang, tapi dia akan rugilah bagi rugi. Allah kata apa? Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi orang yang nak percaya benda ni hanya orang beriman je. Orang kafir dia tak nampak lah sebab dia tak beriman kepada Allah. Itu bezanya. Orang beriman, dia beriman kepada Allah, janji Allah yang kadang-kadang kat dunia mungkin tak, tapi kat mana? Kat akhirat Allah janjikan sesuatu. Contoh, orang yang tinggalkan tidur dia malam hari kan, dia bangun, Allah ganti dengan tidak apa yang Allah kata? Kalau orang yang bangun malam apa dapat? Pahala? Ada tak? Hadis dia bangun malam ke? Orang yang suka buat solat rawatib ke contohnya, dapat apa? Bina mahligai kan? Contohnya bina mahligai. Itu semua benda-benda hal-hal ghaib yang diceritakan oleh Nabi. Itu adalah satu bentuk dorongan untuk orang beriman ni sanggup meninggalkan keinginan nafsu dia semata-mata untuk menjaga maslahah akhirat dia. Jaga maslahah akhirat. Kita selalu suka jaga maslahah dunia je kan? Maslahah akhirat lebih penting untuk dijaga. Sebab semua orang akan pergi akhirat. Dunia ni taklah sampai bila-bila pun tak ada kat sini kan? Ke akhirat akan pergi. Jadi masalah itu lebih utama untuk diutamakan. Jadi niat dan ihtisab membawa barakah kepada amalan seseorang, membersih dan menyuburkannya. Ihtisab ni mengira-ngira, berkira-kira dengan amal dia. Sebab tu antara juga cara nak kita ni boleh kejar akhirat ni, kita kena kedekut masa. Tu ihtisab lah. Tahu kedekut masa tak? Orang ni dia kedekut masa. Macam ulama dulu kan, dia kedekut masa. Masa dia kalau dia tengok dulu, kita nak pergi ni, kadang-kadang tak apa, tapi dia kedekut masa dia untuk apa? Untuk Allah. Tahu kedekut masa? Pernah tak kita kedekut masa? Contohnya kelas saya ni, saya nak belajar Quran, tapi kawan ajak pergi ni sekali-sekala kan, kita kedekut tak masa dengan dia? Kita sanggup, tak apalah, ini masa saya kat sini, ke kita akan jual masa kita? Tu beza dia. Orang akhirat ni dia kedekut masa untuk nilai akhirat dia. Faham? Dia akan, itu nama dia zuhud. Zuhud. Kita faham zuhud apa? Zuhud ni makna mudah dia. Ni makna ni paling mudah nak faham. Dia sebut zuhud. Zuhud ni zuhud kan? Selalu orang suka sebut zuhud kan? Kalau zuhud mesti pakai baju cupar camping ke? Mesti pakai kereta macam mana? Contohnya, bukan mestinya begitu. Zuhud ni maknanya ni, tarku syai'. Tarku syai'. Lebih kurang macam mana ni dari tadi kan? La yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Itu dah zuhud.
Kalau dia ada mahligai yang besar macam ni, contohnya rumah ni, kan, dan dia gunakan sarana ni untuk akhirat, zuhud lah tu. Faham? Tapi kalau kita pastikan ini semua nanti jadi naik kelab, baik kita tinggalkan. Contoh, tak boleh nak buat jana untuk akhirat kan, itu tinggalkan. Itu maksud dia. Apa saja, kalau benda tu walaupun dia megah tapi dia guna untuk akhirat, itulah zuhud dia. Tapi walaupun benda dia yang bukan megah, contohnya pakai baju buruk ke kan, tapi rupanya untuk apa? Rupanya untuk apa? Dipandang mulia kat dunia juga. Itu bukan zuhud, walaupun nampak zuhud. Dia supaya orang panggil dia orang yang zuhud, contohnya kan, warak. Bukanlah tu. Itu tak tinggal zuhud sebab apa? Niat dia untuk dunia juga. Faham tak? Apa? Itu zuhud. Zuhud ni meninggalkan ni. Lepas tu kita tengoklah, masing-masing tahu kezuhudan diri dia. Kita tak boleh nak ukur orang ni zuhud atau tidak. Buat niat tu. Zuhud ni niat dalam. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang menghalang dia untuk dapat faedah akhirat. Dia kena kedekut masa dia. Antaranya orang tu, dia kelekut sangat masa dia untuk benda lain. Sampai orang pun, kau ni asyik nak main badminton pun tak boleh je. Contohlah kan. Benda-benda macam tu. Yelah, kedekut masa. Sebab modal kita paling besar adalah masa lah. Modal utama hidup adalah masa. Dan kita akan ditanya dalam hadis kan, ketika bangkit anak Adam ni apa? La tazalu qadama ibni Adam. Tidak akan berganjak kat kedua kaki anak Adam ni sampai dia ditanya tentang 4 atau 5 perkara. Ada kata 4, ada kata 5 hadis riwayat. Kan? Tentang apa? Kan, antaranya masa, umur dia buat apa, antaranya apa, tentang umur dia, sepanjang dia buat apa. Jadi dia selalu menjual masa dia untuk benda-benda yang tak ada faedah untuk akhirat. Bayangkan berapa banyak manusia yang jual masa dia, kan? Cuba tengok anak kita sendiri ke, banyak tak jual masa kat handphone ni? Kita scroll ni banyak masa kat Facebook ke, kat apa, Shopee ke, lama ke, ataupun scroll buka ayat Quran ke. Jadi kita tak kedekut masa kita untuk Allah. Ini juga termasuk hadis ni. Ni, siapa yang tinggalkan, kan, masa dia tu ditinggalkan yang dia boleh buat, walaupun tak haram pun benda tu. Tak haram pun. Kadang ni bukan cerita pasal benda haram-haram ni. Kadang ni kita ni kadang-kadang banyak buat benda mubah kan, atas alasan tak haram, betul. Tapi rugi juga tak sebenarnya? Rugi, kan? Siapa yang tinggalkan benda tu, walaupun benda ni tak haram, harus, memang boleh, buatlah. Lara tu kan. Jadi, tapi kerana Allah ganti benda yang jauh lebih baik. Sejauh mana kita yakin dengan hadis ni, kan? Sanggup tinggalkan. Jadi ini benda mudah ke susah? Sebab tu Allah buat satu surah khas untuk sumpah dia dengan masa, kan? Wal asri innal insana lafihu. Semua manusia confirm mesti rugi sebab masa tadi ya. Banyak benda macam saya ni baru tahu bila dalam belajar nak ajar kat sekolah kan. Ya Allah, banyaknya masa aku membazir selama ni. Kita tak, sebab apa, banyak yang kita nak, kalau kita tak bermalas-malasan, macam mana ni kita nak kongsi ilmu dan supaya orang dapat faedah semua, tak dapat. Kita kena buka macam-macam. Kalau saya buang masa sikit je jadi macam dulu, tak boleh lah buat apa-apa kita ni. Dan tak guna kita mengajar lah. Jadi semua benda ni jambut juga pelajar. Apa tujuan belajar? Apa tujuan belajar? Ilmu untuk diamalkan. Lagi 4 benda yang saya buat apa? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Amanu ni kat mana? Ilmu lah. Belajar Quran, belajar sunnah. Okey. Belajar ni macam-macam benda kan. Belajar ni dengar je ke apa? Belajar yang senang macam mana? Dia bagi faham, kemudian amal lagi. Dia kena ingat lah kan. Ulang-ulang. Kena hafal sikit sebanyak. Kalau tidak, tak boleh juga. Dia kena tahu sikit-sikit poin-poin dia kena tahu kan. Rugi lagi tak?
kalau belajar je. Hari-hari saya tak pernah miss mana-mana kelas Quran, semua saya masuk. Rugi lagi ke tak rugi? Rugi sebab ayat tu tak habis lagi. Kan? Kemudian wa amilus dia buat amal soleh, banyak dia buat solat, tahajud, tak pernah tinggal semua. Rugi lagi ke tak rugi? Rugi lagi, ayat tu pun tak habis lagi. Apa lagi? Wa tawasau, dia kena sampaikan yang dia tahu benar tu. Dia solat tahajud seorang-seorang malam-malam, kat luar tu semua batil. Dia tak wa tawasau bil haq pun, dia pergi masjid seorang-seorang, hari tak pernah tinggal, anak dia semua buat benda batil, dia tak pernah tegur pun. Masih rugi tak? Rugi. Lepas tu kena buat apa? Kena sabar pula. Barulah teruji, tu nama dia. Semua benda kan, kena sabar pula. Ini tak awal-awal dah masukkan orang dalam penjara tu, dah hukum terus. Tak boleh, kena sabar. Nak ajak kan, wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga engkau solat dan bersabarlah atasnya. Surah 20 ayat 132. Perintahlah anak engkau untuk solat dan bersabarlah dalam hal tersebut. Itu baru anak keluarga sendiri belum luar lagi, lagilah kena sabar. Surah 20 ayat 132. Surah 20 ayat 132 ni perintah. Wa'mur ahlaka bis-solah. Solah ni kepada maknanya apa? Semua tadi. Solah ni maknanya apa? Semua. Iman, amal soleh, wa tawasau bil haq. Barulah sabar. Ayat tu dia mencakupi 3 ni. Iman, amal soleh dan suruh. Sebab tu wa'mur tadi perintah kan? Wa tawasau bil haq. Kemudian sabar. Faham Ayat tu dah singkat kepada makna pecahan dalam surah Al-Asr ada 4 kan? Disingkatkan 3 pecahan awal tadi, asas tadi, iman, amal soleh dengan wa tawasau bil haq, itu dalam satu, iaitu wa'mur ahlaka bis-solah. Faham? Kemudian wastabir 'alaiha yang terakhir, itulah dia punya rencah utama. Setiap perkara nak belajar kena sabar tak? Ni nak dapatkan iman ni, nak belajar kena sabar. Nak buat amal soleh kena sabar tak? Kena sabar. Nak berpesan, nak cakap benda betul kena sabar tak? Kena sabar. 3 tahap sabar. Tahap pertama, tahap hati, sabar dengan hati. Tahap kedua, sabar dengan ni anggota badan, jawarih, nak buat ni, nak gerak anggota badan pula, amal soleh. Tahap ketiga pula nak sabar dengan ancaman luar pula, kerana kita nak tegur nanti kita akan terima sesuatu akibat dari luar kan. Tu 3 tahap sabar. Yang paling susah sabar yang mana? Wa tawasau bil haq. Nampak tak dalam surah Al-Asr ni? Faham sabar yang paling ringan yang mana? Sabar dua belajar ni, ni paling light sekali. Semua orang boleh datang belajar, betul? Tapi nak buat amal soleh tadi, oi susah. Lagi-lagi nak cakap pula kat orang luar, lagi susah. Tapi siapa tak buat, masih lagi rugi. Itulah tu hijrah tu. Kita bermula dengan hijrah tadi. Nak dapat kekuatan dia bermula dengan hijrah. Selepas hijrah lah Islam kuat, betul tak? Tu tengok zaman Nabi. Lepas hijrah apa jadi? Perang pertama mengalahkan kaum Quraisy, ketua-ketua dia semua mati. Kan? Sebab tu kita juga kenapa lemah? Orang Islam ramai tapi semua berhijrah tak? Tak, masih bergelumang lagi dengan benda-benda yang sama je. Kan? Orang Islam juga suka hiburan-hiburan ni masih sama juga. Sama je, tak berubah, sama je. Masih lagi. Kita lah yang kena mengubahnya sendiri dulu. Kita dah anak-anak kita. Ya. Jadi niat ni dia, bila kita sebut niat mana apa? Ni lah tadi. Dalam hati terbukti dengan perbuatan. Innamal a'malu, orang tu buat tu, itulah dia punya matlamat. Niat dia. Jadi kita bincang ni semuanya berkaitan niat lah ni. Faham? Niat ni memanglah dalam hati, tapi dia terjelma dengan perbuatan. Tengok contoh dalam surah Al-Hujurat. Iman ni, Allah gambarkan iman ni, dia terkeluar, iman ni terhias keluar. Surah Al-Hujurat ayat 6, 7.
ayat 7. Surah 49. Doa kan, nak doa ni banyak-banyak kali selalu. Antara doa, kita boleh doa ni. Doa ni selalu baca, kita suka doa ni. Ayat 7. Ayat ni boleh jadi doa. Antaranya doa Nabi doakan dengan doa ni. Allah kata apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kamu, kankah kamu dah ada Rasulullah jadi contoh. Jadi orang Islam ni dah ada kemudahan untuk dia. Rasul dah siapkan semua dah. Tinggal nak ambil je. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah Rasulullah ni taat pada banyak daripada urusan yang kehendak kita, kehendak manusia ni, pasti kita akan susah hidup kita. Sebab Rasul ni bawa acuan yang terbaik. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Jadi ni boleh jadi doa ni. Tetapi sebenarnya kenapa iman ni Allah yang masukkan dalam jiwa-jiwa manusia ni. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang telah memasukkan rasa cinta kamu kepada perkara keimanan sehingga sanggup mendahulukan Nabi. Kan surah ni kata jangan membelakangkan Allah dan Rasul. Jadi Allah lah yang masukkan hati-hati kepada manusia ni rasa cinta sehingga dia sanggup mendahulukan Rasulullah, walaupun perintah Rasul ni kadang-kadang sukar nak dilakukan. Itu iman. Kan? Jadi kita banyak perintah Nabi susah nak buat. Dan siapa yang buat itu tandanya Allah masukkan iman dalam jiwa dia. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiaskan dia iman ini dalam hati-hati kamu sehingga terpancar dengan sikap kita. Wa karraha ilaikumul kufra, dan memasukkan rasa benci kamu kepada perkara kekufuran. Benci kepada kufur ni maknanya syirik. Ini nombor 1. Benci kepada kekufuran, 3 benda yang Allah masukkan benci. 3 benda ni halangan kepada iman terhias dalam jiwa. Bersama syarat dia, kita mesti sangat benci kepada benda yang boleh menjerumuskan dalam kekufuran dan syirik. Faham? Apa-apa yang dekat-dekat dengan tu, ini lain ni, Allah suruh lain, kan? Kena benci. Yang kedua, fusuk. Fusuk ni perbuatan fasik, iaitu keluar daripada perintah Allah dan Rasul, keluar daripada sunnah. Fasik ni mana? Kharaja anil amrillah wa rasul, keluar daripada perintah Allah dan Rasul. Rasul kata sini, dia nak buat lain. Itu fusuk. Keluar daripada perintah Allah dan Rasul. Faham? Saranan Rasul. Dan yang ketiga, wal isyan. Isyan ni apa? Ikut syahwat. Dia buat maksiat, ikut hawa nafsu dia, ikut syahwat, suka buat hal lara semua tu, dorongan-dorongan syahwat. Dia rindu kepada perkara maksiat, rindu nak zina, dia rindu nak tengok benda-benda porno contohnya, benda-benda macam ni. Yang tu yang ketiga. Nampak label pertama apa? Dalaman akidah, matlamat tadi. Yang kedua, ibadah-ibadah dalam agama ni. Dan yang ketiga, hal ehwal, hawa nafsu tadi. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Doa ni kita boleh ubah. Kita kata doa, Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, masukkanlah kami ini iman. Kum tu tukar ilaina. Allahumma habib. Habib jadikan fi'il amar. Habbaba tu fi'il madi kan. Jadikan fi'il amar, jadi bunyi dia habib. Ilaikum jadi ilaina, kami. Kalau seorang ilayya lah. Kalau ramai ilaina al-iman, iman. Nah.
Tu je ya. Doakan ni. Jadi pertama nak doa, kita sebut Allah dulu. Ya Allah, Allahumma lah. Allahumma. Jadi daripada hadis tadi tu, daripada ayat tadi, Habib tu hab apa kan? Kita tukar jadi fi'il amr. Habib. Kemudian ilaikum tadi jadi kepada kami. Ilaina masukkan rasa cinta. Habib ni masukkanlah rasa cinta kepada kami, kepada imana. Kemudian suruh Allah buat apa? Hiaskan lagi pula. Dah masuk dalam lah. Hiaskan lagi supaya terpancarlah amalan kita tu. Wa zayyin. Hu ni balik pada apa? Iman. Hiaskanlah oleh engkau akan iman ini tadi, hias pula dalam fi kulu bina. Hiaskan. Ni nama dia proses apa ni? Ni takhalli ni, perhias, mengisi, hias. Faham? Kemudian cukup tak? Kena juga buang pula. Kosongkan, kena buang apa? Wakarrih ni maksud apa? Karrih ni benci. Disebut karrih, Allah yang masukkan benci tu. Kita ni kadang-kadang benda-benda kan, kita nak pura-pura benci tak boleh kan? Betul tak? Kita pura-pura benci. Orang tu suka dengan porno, dia nak pura-purakan benci, tak boleh. Dalam keadaan dia tak boleh buat-buat macam tu. Dia kena tinggalkan dulu kan? Dia kena ikut perintah Allah dulu. Dia kena jauh daripada benda tu. Dalam keadaan dia suka lagi benda tu kan? Dia kena korban dulu, jauhkan diri. Faham Contohnya orang dia ketagih sesuatu, betul tak? Boleh tak dia nak buat benci? Tak akan dapat. Dia kena buat apa? Buang. Rokok. Kan? Dia kena buang. Kalau dia masih lagi nak kurangkan tu, tu tak benci. Dia kena benci sungguh. Buang. Bila saatnya? Bila dia kekal, Allah tengok dia sungguh-sungguh, Allah pun masukkan rasa benci dia. Sebab yang nak masukkan rasa benci, kita tak boleh pura-pura. Yang boleh buat tu, yang boleh rasa cinta, yang boleh rasa benci, siapa? Allah je. Faham? Sama juga dengan hal iman. Jangan kita ni bongkak rasa saya mampu untuk beriman sendiri. Tak akan dapat. Ikut yang Allah suruh, Allah akan masuk ke iman. Sebab tu orang iman ni istimewa. Allah yang pilih. Faham? Allah pilih atas dasar apa? Dia sanggup meninggalkan syahwat tu. Sebab Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa amma man bukan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang bimbang, risau, dia takut dengan Allah kan, ketinggian Allah. Walaupun dia suka nak buat benda tu, tapi Allah lebih ditakuti. Apa dia buat? Wa nahan nafsa anil hawa. Dia sanggup tahan keinginan dia tu, walaupun dia sanggup buat tu. Kan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ingat nak benci ni kita tak boleh ada-adakan sendiri tak. Kita kena lawan dulu benda yang kita suka. Allah yang akan masukkan. Bahkan Allah lengkap dengan masuk apa? Allah pun akan buat pula wujud rasa benci pula. Kepada dulu yang sangat dia ni, habit dia, tiba-tiba dia rasa boleh benci. Oh, ini benda nikmat kan? Bukan mudah. Sebab tu kena tinggalkan syarat dia tu. Jadi satu kita doa ni wakar deh, dan masukkanlah rasa benci ilaina kepada apa? Al-kufra, kepada perkara kufra. Ni paling utama ni. Ni akidah kafir, keluar daripada Islam, mensyirikkan Allah, membatalkan keislaman. Faham perkara yang membatalkan keislaman ni, benci kat benda ni. Ada orang dia tak benci, dia boleh bersama-sama pula.
dengan benda-benda tu. Faham? Dia boleh juga berkompromi pula. Sedangkan benda ni membatalkan Islam seseorang, macam tu. Tak boleh. Kufur. Benda ni berkaitan dengan kekufuran. Contohnya kita kata kita sokong apa? Sokong apa ni? Ini apa? Sokongan apa? Hak asasi. Kan? Yang warna pink tu, benda warna-warni tu kan, warna pelangi ke, tentang tu kan, sokong bahagian-bahagian macam itulah. Ini benda ni dah batal Islaman ni. Sebenarnya syiar kufur. Dia sokong sama-sama. Dia tak ada rasa, faham? Ini perkara paling besar ni. Dia just kan. Kena belajar kitab pembatal-pembatal keislaman. Baru terkejut tengok, rupanya benda yang ni boleh batalkan Islam. Banyak. Boleh banyak perkara-perkara yang membatalkan Islam. Kita pernah baca kot kitab tu, kena baca tu. Kedua, ni kufur lah. Yang kedua, fusuk. Fusuk ni ada fusuk akbar dengan fusuk asghar. Dia hampir-hampir sangat dengan munafik lah. Fusuk akbar dengan asghar. Wal fusuqa, ingatlah fasik ni paling mudah apa dia? Dia lepaskan diri daripada perintah. Wal fusuqa. Wal fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa. Jadi ni kita kata ni akidah. Ini kita kata syirik. Yang ini an-nifaq. Ataupun ingkaru sunnah. Ingkaru sunnati, mengingkari sunnah. Ni maknanya fusuk. Faham? Mengingkari sunnah. Dan yang ketiga, wal isyan. Apa ni? Isyan daripada perkataan maksiat. Ini apa dia? Ta'atu, mentaati maksiat lah. Melakukan maksiat, iaitu syahwat lah. Ta'atu syahwat, mengikuti syahwat, ikut syahwat. Jadi itu tentang, jadi iman dan ihtisab, kita kena sentiasa hitung-hitung ni, sejauh mana keimanan kita dan juga pendirian kita terhadap perkara yang sepatutnya kita benci. Itu ihtisab je. Faham? Kita kena ihtisab diri kita ni, kenapa aku tak benci benda ni, sepatutnya aku benci, ada masalah, kena buat correction. Faham? Kenapa? Banyak perkara lah. Okey, sini dulu kot. Jadi kalau boleh baca dalam hadis ni, saya sebab tak apa, kita buat secara bebas. Poin-poin ada dalam ni boleh menambahkan lagi lah dengan hadis-hadis, dengan asar ni, asar banyak para sahabat. Muka surat 5 dan muka surat 6 tu. Okey, yang terakhir kita tutup dengan ni, tajuk dia pengaruh duniawi. Ini adalah halangan utama seorang itu untuk niat dan berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang ni, halangan dia adalah dunia dia. Sebab itu pesanan pertama kita ambil tips lah. Tips macam mana nak jadikan dunia ni satu
keutamaan. Yang pertama, jadikanlah nikmat dunia ni sebagai alat, sarana akhirat. Pertama, sebagaimana Allah firman dalam surah 28 ayat 77. Jadikan nikmat dunia sebagai apa orang panggil? Sarana, sebagai alat, penjana, bekal akhirat. Surah 28 ayat 77 dengan surah 18 ayat 46. Satu. Itu pertama dulu. Kita belajar ni sampai dunia ni kita jadikan macam ni. Dalam surah 28 ayat 77 Allah sebut wa putari fima atakallahu daral akhirah. Carilah pada apa yang Allah berikan di dunia ni, nikmat semua tu, cari, ambil, dapatkan. Untuk apa? Darul akhirah. Tukarkan untuk akhirat. Pastikan kita beli kenderaan, dia ada guna untuk akhirat. Pastikan kita ada anak, ada isteri, semuanya untuk nilai akhirat. Kita ada rumah dan segalanya, tanah, semuanya untuk akhirat. Bukan tinggalkan. Ni yang pertama. Dalam ayat ni, surah 18:46 ni juga menguatkan lagi ya. Surah 18 ayat 46. Kita tengok. Apa Allah kata? Betul? Al-walu wal banuna zinatul hayatid dunya. Mal dengan harta dengan anak ni dia sekadar hiasan je. Tak gunalah kalau hiasan. Hiasan ni nanti nak tukar-tukar je kan. Jangan jadikan dia hiasan je. Apa dia? Wal baqiyatus solihat. Jadikan dia kekal, baki. Baki ni maknanya kekal yang soleh. Jadikan amal soleh semua tadi. Ini khairun. Itu lebih baik di sisi Allah. Itu maksud dia tukarkan nilai itu menjadi nilai yang kekal. Yang kedua, zuhud tadi. Yang ni ya. Jadikan dunia sebagai tempat yang hendak ditinggalkan. Jadi dunia ni macam tempat yang kita nak tinggal. Jangan manjakan diri. Tengok macam Nabi. Nabi nak manjakan diri tak? Umar datang tengok Nabi, badan dia ni apa? Bekas-bekas belakang kan? Betul tak? Lepas tu dia kata apa? Nak tak aku buat satu tilam yang selesa sikit? Haram tak? Haram ke tak? Kalau Nabi minta, nak boleh. Haram tak? Tak haram pun. Tapi Nabi kata apa? Mali wa malid dunya. Apalah ada aku dengan dunia ni? Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah. Dia kata, apalah sangat dengan dunia ni? Kenapa? Jangan manja-manjakan diri. Jangan manja-manjakan diri. Sikit-sikit nak pergi bercuti, sikit-sikit nak pergi bercuti, sikit-sikit nak manjakan konon-kononnya. Jangan. Faham? Itu. Tengok Nabi buat. Aku ni tak lain kat dunia ni macam apa? Pengembara yang penat, kepenatan, rehat sekejap bawah pokok. Ada apa bawah pokok? Tak ada apa-apa. Kemudian sebab apa? Pokok ni sekejap je. Kenapa Nabi sebut tahta sajarah? Pokok ni dia punya redup sekejap je. Tengah hari tu redup lah kan. Nanti dah condong dah panas balik. Dia kena belah tak? Kena pergi beredar. Itulah kita kat dunia. Jangan ingat macam ini saya punya, ini semua kekal, ini saya punya, saya sayang. Habis. Sebab tu ada tak orang hobi yang buruk apa dia? Antaranya
suka simpan benda-benda lama yang akhirnya nanti kena tanya tu. Ya, kena tanya. Faham tak? Antik kan dan sebagainya. Faham tak? Tak takut ke? Betul tak? Jangan jadi macam tu. Betul eh? Dia kata ada nilai apa? Bukan maknanya kita tak. Kalau perlukan untuk Islam lainlah cerita. Faham eh? Tapi sekadar pemuas nafsu sebenarnya tu. Apa jadi masalah? Kita nak kena ajar infak kat orang ke, pergi jual buat jadikan ataupun itu nama dia apa? Itulah nama dia Allah kata wa wada'na anka wizrak. Kita nak Allah hilangkan beban itu. Itu bakal menjadi beban yang akan berat kita nak bawa nanti. Faham? Beban berat nanti nak bawa. Cuba ringankan diri kita dengan benda-benda macam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni lah dia. Modal paling besar tadi, kedekut masa untuk akhirat. Bab-bab dunia ni cuba kedekut sikit. Selalu bab ni sepantang ada kan. Duit semua ni kumpul-kumpul, habis labur kat situ je. Tak pernah kedekut kan. Sebab kita rasa nilai tersendiri dengan kepuasan nafsu tadi kan. Tapi kalau ini orang minta untuk sumbang untuk agama, dia tak. Jadi kita fikir-fikir dulu. Banyak sikit fikir daripada tadi nak pergi. Betul tak? Macam tu. Tak kedekut pun. Apatah lagi masa. Jadi inilah 3 benda lah insya-Allah untuk apa? Supaya kita ni tidak terpengaruh dengan dunia. Kenapa akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dalam tajuk ni selepas tu dia kata pengaruh dunia ni, saya bagi tip ni 3 ni lah. Ni benda ni yang mudah-mudahan untuk diri saya jugalah. Dan kembalilah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran ni lah salah satunya kitab yang cerita tentang hakikat hidup kita sebenar ke akhirat lah. Belajar tadabburlah Quran, teruskan. Jadi pengajaran daripada hadis ni, beberapa pengajaran yang dapat dikutip daripada hadis ni, antaranya adalah amalan yang dilakukan seorang itu adalah menurut niatnya. Jadi berbetulkan niat kita dengan ilmu, dengan belajarlah iman. Niat adalah amalan hati yang tidak perlu dilafazkan. Ini satu perkara lagi, iaitu amalan hati yang tak perlu dilafazkan. Kenapa? Lafaz belum tentu niat. Dan yang ketiga, amalan yang pahala ialah apabila diniatkan kerana Allah, sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan. Jadi niatlah sesuatu kerana Allah. Sebab tu antaranya para sahabat, antaranya kisah lah setabi'in ini, bila diajak kepada satu tempat, dia diam kejap. Dia takkan terus buat. Dia nak betulkan dulu kenapa saya nak buat. Jangan gopoh-gopoh. Sebab niat ni dia perlu ditafakur dulu, tengok dulu, betulkan baru buat. Itu antara juga kita boleh buat macam tu. Buatlah sesuatu tu dengan niat yang benar. Ihtisab, niat ni pun kena hisap. Selalu kita hisap benda-benda luar je, hisap dalam kita. Dan niat itu hanya dapat dihayati apabila didasarkan kepada iman dan ihtisab. Iman, ilmu dan ihtisab, berkira-kira dalam setiap perkara yang dilakukan. Dan makna iman dan ihtisab yang betul itu hanya boleh muncul dalam diri seorang yang hidup berpedomankan ilmu dan petunjuk daripada Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kerana inilah acuan tadi. Sebab tu mula dengan apa ni? Iman. Allah kata innal ladzina hajaru amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Balik last tutup dengan ayat ni balik. 2218 ni. Tengok ayat tu. Allah kata apa? Semuanya orang-orang yang beriman, kemudian dia betul iman dia terbukti benar, dia berhijrah, meninggalkan kerana apa? Kerana ketaatan, meninggalkan maksiat kerana taat kepada Allah. Kemudian wajahadu, dan dia berjuang, dia habiskan, dia korbankan keinginan-keinginan dia semuanya fi sabilillah, untuk Allah. Yang ketiga, jahadu. Barulah Allah tunjuk apa? 3 syarat ni jihad. Jihad, iman, hijrah, jihad. Apa Allah kata? Ulaika yarjuna rahmatallah. Inilah orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah. Golongan ni, golongan yang melakukan 3 benda ni, mereka orang betul-betul niat dia kerana
Allah mengharap rahmat Allah. Boleh poin dekat ayat tu lah. 2, 21, 8. InsyaAllah di sini dulu untuk petang ni, tengah hari. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Habis hadis ni Jadi bila sekarang kita dah tahu dah iman ni penting. Kita nak betulkan iman kena ilmu. Jadi lepas ni hadis kedua nama dia Al-Quran. Hadis kedua tajuk dia Quran. Ini hadis pertama, niat dulu. Sekarang ni nak betulkan ni apa itu Quran. Kita akan kupas tentang Quran. Boleh Hadis 2 tajuk dia nanti Quran. Okey, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.